Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah muslimin muslimat, para pendengar penonton yang dirahmati Allah, hari ini hari Rabu 28 Julai 2021 Masihi bersamaan 18 Zulhijjah 1442 Hijriyah. Jadi untuk sambungan kita ini ayat yang ke-13. Kita ambil ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Itu sambungan daripada beberapa sifat-sifat buruk yang secara khususnya disebut dalam tafsir itu berlaku kepada seorang yang bernama Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Kemarin kita dah bincangkan berhubung dengan sifat suka banyak bersumpah. Banyak bersumpah. Kemudian berikutnya, dia ni seorang yang mahin, yang hina, seorang yang hammazin, yang suka mencaci cela, termasuklah mengumpat, memburuk-burukkan seseorang di hadapan atau di belakangnya, seorang yang menjadi namimah, batu api, melaga-lagakan orang lain, manna'il lil khair, suka menghalang kebaikan, seorang yang mu'tadim, melampau, asim, yang banyak berbuat dosa, utullin, seorang yang keras, kasar sikapnya, dan akhir sekali zanim. Zanim, seorang yang sangat jahat kerana dia mengaku sesuatu yang tidak layak dia mengaku begitu. Itu dia mengaku dirinya dari kalangan bangsa Quraisy, padahal sebenarnya dia status dia adalah anak luar nikah. Baik, jadi kita bacalah sikit untuk ayat hari ini. Itu daripada ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bermula ayat yang ke 11. Ayat yang ke 11. Hammazim masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim utullin ba'da dhalika zanim an kana dha malin wa banin. Dia adalah seorang yang hammazin, orang yang banyak mencaci cela ataupun suka mengumpat pun boleh juga. Masya'in, yang berjalan ke sana sini, daripada perkataan masya yamshi, berjalan, menjadi namim. Namim maknanya qattatun, batu api, melaga-lagakan antara seseorang dengan orang lain, menghalang kebaikan, seorang yang melampau, seorang yang banyak berbuat dosa, seorang yang keras sikapnya, lagi sangat jahat, bahawa dia ni seorang yang memiliki harta dan anak-anak. Itu di antara senarai sifat-sifat buruk yang ada pada orang yang dimaksudkan, iaitu Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Jadi untuk kita faham kalimah hammaz, kita boleh rujuk dalam surah Wailul likulli humazatil lumazah, surah Al-Humazah dalam juzuk Amma tu, juzuk yang ke-30, di mana Al-Imam Ibn Kathir menyebut perbezaan antara humazah, lumazah. Dalam ayat yang ke-11 ni, hammaz, dia mari dengan lafaz hammaz, hammazin. Hammaz itu wazan fa'al untuk hamazah, daripada hammaz. Baik, hammaz maknanya orang yang sangat banyak mencaci cela. Hammaz katanya bil qawli wal lammaz bil fi'li.
Dalam surah Al-Humazah dia ada dua perkataan yang disebut humazah dan lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap orang yang bersifat suka mencaci cela, mencerca dengan perkataan atau boleh jadi dengan perbuatan. Jadi ada dua di situ, humazah, lumazah. Cuma dalam ayat ke-11 surah Al-Qalam disebut satu saja, hammaz. Hammaz. Sebenarnya perkataan itu adalah dia punya masdarnya sama, perkataan asalnya sama. Yakni yazdari bin nas wa yantaqisu bihim. Dia memandang lekeh hina pada manusia, maka berlakulah secara tindakannya atau secara perkataannya. Secara perkataannya. Dan perkara itu kata Ibn Katsir telah disebut sebelum ini dalam surah Al-Qalam. Sebab surah Al-Humazah ni surah yang terkemudian dalam juzuk yang ke-30. Yang kita baca ni surah Al-Qalam juzuk yang 29. Kata Ibn Abbas, humazah dan lumazah, itu ada kaitan dengan hammaz tadi, adalah ta'anin mi'yabin, seorang yang suka mencela, mencaci cela dan memalukan. Suka memalukan orang lain. Termasuklah apa yang kita sebut dengan ribah, mengumpat. Kemudian kata Ar-Rabi' bin Anas, humazah itu ialah yahzimuhu fi wajhin. Dia mencaci cela seseorang pada wajahnya. Maksud di depan dia lah. Orang yang dia nak hina atau orang yang dia nak malukan tu ada di depan dia. Manakala lumazah ialah min khalfihi, dicaci cela di belakangnya. Macam mengumpat lah. Sebab mengumpat ni kita mencerita keburukan orang lain di belakangnya. Jadi itu tafsirannya begitu. Kemudian kata Qatadah, yahzimuhu, dia mencaci cela, wa yalzimuhu bilisanih wa ainih, iaitu dia mencaci cela dengan lidahnya dan dengan matanya. Mata sama ada isyarat lah. Isyarat dikenyitkan mata ataupun sebagainya. Dan dia dikira ya'kulu luhuman nas, memakan daging manusia. Ini sama dengan hukum ataupun dosa orang yang mengumpat. Secara khususnya kalau mengumpat itu disebut dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjauhi kebanyakan daripada sangkaan. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Kerana sebahagian sangkaan buruk itu membawa kepada dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kamu menjadi jasus. Jasus maknanya menjadi orang yang suka mengorek dan mencari rahsia orang lain, mendedahkan aib dan kekurangan orang lain. Dan jangan kamu mengumpat. Janganlah setengah kamu mengumpat akan setengah yang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah seseorang di antara kamu suka untuk memakan daging saudaranya yang sudah mati, yang sudah menjadi mayat? Maka sudah tentu kamu benci untuk berbuat begitu. Kemudian kata Mujahid, humazah. Humazah sama dengan hammaz lah. Cuma dalam surah Al-Qalam disebut dengan hammazin. Hammazin. Dalam surah Al-Humazah disebut dengan kalimah humazah. Iaitu perbuatan caci cela yang berlaku bilyad, dengan tangan, dengan mata. Manakala lumazah pula berlaku dengan lisan. Jadi ala kulli hal kesimpulan yang kita boleh ambil ialah antara tabiat orang-orang jahiliyah, secara khususnya kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, dia seorang yang tidak menjaga lidahnya. Sama ada yang dicela itu ada di depan dia, atau yang dia cela, yang dicaci itu di belakang dia. Dia seorang yang tidak menjaga lidahnya. Jadi kita melihat secara keseluruhan daripada mukadzibin, mendustakan itu dengan lidahnya. Halaf, suka banyak bersumpah dengan lidahnya. Hammazin, suka mencaci cela dengan lidahnya. Kemudian menjadi batu api ke sana sini, melaga-lagakan orang lain melalui lidahnya, pertuturannya, percakapannya. Kemudian apa lagi? Dan kebanyakan ada dikaitkan dengan persoalan lidah. Di sini kita nak muhasabah tentang al-amru bihifdzil lisan, perintah daripada Allah supaya kita menjaga lidah.
Ini yang kita nak tadabbur daripada kisah ni adalah untuk kita jauhi perbuatan sama ada kita mengumpat. Ini bahaya ni. Kita mengumpat, mencaci cela, termasuklah kita memaki hamun. Maki hamun itu sebenarnya laknat. Bahasa Arab sebut laknat. Kita mengutuk dengan kata-kata kita kepada seseorang, itu termasuk melaknat. Jadi perkara sebegini sepatutnya kita kena elakkan supaya hidup kita selamatlah. Antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi tentang kepentingan menjaga lidah. Jadi sebab secara keseluruhan sifat-sifat buruk itu ada kaitan dengan kejahatan lidahnya. Maka antara yang Nabi pesan daripada hadis riwayat Imam Tirmizi daripada Uqbah bin Amir, alaika Uqbah bin Amir bertanya, ya Rasulullah, man najatu, apakah yang dikatakan keselamatan? Selamat daripada sesuatu yang bahaya. Disebut dengan najatu. Nak selamat daripada bahaya ialah amsik alaika lisanak. Tahanlah lidahmu. Tahanlah akan dirimu daripada kejahatan lidahmu. Wal yasa'ka baitaka. Dan hendaklah kamu melazimkan berada di rumahmu. Yang ketiga, wabki ala khati'atika, dan menangislah di atas kesalahan yang telah kamu lakukan. Jadi salah satunya Nabi pesan kepada Uqbah bin Amir, amsik alaika lisanak, jagalah, tahanlah lidahmu. Kita melihat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ni sangat bersungguh-sungguh untuk selamat daripada apa sahaja yang bahaya dan merugikan mereka di dunia dan di akhirat. Maka di sini mereka bertanya kepada Nabi SAW an asbabin najati wal falah, sebab-sebab mereka selamat dan berjaya fi dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Dan Nabi SAW pula yurshiduhum wa yadulluhum ila tariqil khairi wan najati, menunjukkan mereka, memandu mereka kepada jalan kebaikan dan juga jalan keselamatan. Dan yang pertama yang disebut di sini adalah tahanlah lidahmu. Sebab tu kita boleh ambil pengajaran yang paling utama daripada kisah ni ialah kita kena bijak mengawal lidah kita. Bercakap apa yang perlu sahaja. Tabiat kita ni selagi kita boleh bercakap, selagi kita boleh ialah boleh bersembang, boleh berbual-bual, apa sahaja topik yang kita nak sebut, nak bincang tu semuanya keluar. Lebih-lebih lagi zaman yang kita kata kita penuh dengan kegawatan ni. COVID-19 belum berakhir lagi. Isu antara orang-orang politik sebagainya, macam-macam isu berlaku. Jadi kita pun tumpas kaki nak sembang itu sama ni, tanpa kita sedar mungkin kita telah tergelincir dalam dosa lidah. Iaitu kita telah terjebak dalam perkara yang sebenarnya tak ada keperluan untuk kita terlibat dengannya. Lebih-lebih lagi melibatkan pribadi-pribadi orang tertentu. Itu kita terjatuh dalam dosa mengumpat. Mungkin kita menganggap kecil ya, sikit ya, tak ada apa pun. Itu pada pandangan kita, tapi tidak di sisi Allah. Kemudian dalam satu hadis yang lain, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahayanya tidak menjaga percakapan ini. Innal abda la yatakallam bil kalimah. Sesungguhnya seseorang hamba itu dia bercakap dengan suatu perkataan yang membawa min sakhatillahi, membawa kepada kemurkaan Allah. Percakapan yang menyebabkan dia mendapat murka Allah. Contohnya kita dah bincang kemarin tentang kisah dua orang lelaki dari kalangan Bani Israel yang berkawan rapat. Salah seorangnya ahli ibadat, salah seorangnya suka buat dosa maksiat. Lalu yang buat ibadat itu pesan kepada saudaranya, kawannya yang buat maksiat, aksir, berhentilah. Setelah dipesan 2-3 kali, akhirnya yang buat maksiat itu kata, adakah Tuhan ciptakan kamu untuk menjaga aku? Akhirnya yang nasihat itu nak marah sangat, dia pun bersumpah. Kan kita dah bincang kemarin, dia bersumpah menyebut wallahi demi Allah bahawa Allah Ta'ala tidak ampunkan kamu. Kata-kata tu
Kata-kata bahawa Allah Ta'ala tidak ampunkan kawan dia tu menjadi suatu perkara yang sangat besar akibat buruknya, sehingga kata Abu Hurairah, lelaki itu dia telah berkata dengan perkataan yang au-baqat, membinasakan habis dunia dan akhiratnya. Jadi bahaya sebenarnya bila kita bercakap sesuatu yang kesan buruknya kita tak terasa. Kecuali kalau kita ada ilmu baru kita terasa ni salah ni. Maka kita cepat-cepat memohon ampun kepada Allah dan kita cepat-cepat perbaiki kesilapan kita supaya kita tidak mengulanginya. Jadi kalau seorang hamba tu bercakap dengan perkataan yang membawa kemurkaan Allah, la yulqi laha balan, dia tak terasa perkara itu besar pun. Maknanya bagi dia tak terlintas dalam hati dia, tak salah pun. Ni banyak orang kita bila mengumpat, dia kata, apa salah, benda tu benda yang benar. Saya lihat benda berlaku pada dia. Kita kata kalau benda tu benar sekalipun, tetap salah. Sebab itulah yang dikatakan ribah, mengumpat. Mengumpat. Kalau kita sebut perkara yang tidak benar, keburukan tu tak ada pada dia, itu dah jadi buhtan. Bahasa Melayu sebut fitnah. Yang lebih tepat bukan fitnah, buhtan. Buhtan kita menuduh seseorang dengan suatu tuduhan buruk yang tidak ada pada dia. Kita mereka-reka cipta untuk memburuk-burukkan dia. Tapi kalau keburukan tu ada pada dia dan kita menyebut-nyebutnya untuk diketahui oleh orang lain, maka itulah yang dikatakan mengumpat. Mengumpat sangat besar, kesalahannya telah disebut dalam ayat 11 surah Al-Hujurat. Dan ada beberapa tempat nanti kita akan tengok. Al-Imam An-Nawawi mengatakan ada 6 perkara yang diharuskan mengumpat. Diharuskan mengumpat. Baik, kita pergi seterusnya. Dalam hadis juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Muaz bin Jabal. Hadis ni ada dalam hadis 40 Imam Nawawi, hadis Muaz bin Jabal. Katanya ada seorang lelaki datang bertanya kepada Nabi SAW. Ditanya, dia kata, ya Rasulullah, akhbirni, beritahu aku dengan bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Tunjukkan kepada aku dengan suatu amalan yang memasukkan aku dalam syurga, yang dapat menjauhkan aku daripada neraka. Ini hebat soalan. Para sahabat ni dia tak tanya soalan-soalan yang bersifat short term, untuk kepentingan jangka pendek. Dia kalau ditanya soalan, dia nak jawapan tu satu jawapan yang memberi manfaat untuk long term, untuk kebaikan jangka panjang. Jangka panjang tu akhirat sana. Bukannya untuk kehidupan dunia sehari dua ni. Soalannya, ya Rasulullah, akhbirni, beritahu aku, khabarkan kepada aku bi'amalin, dengan suatu amalan yang menjadi sebab yudkhiluni al-jannata, memasukkan aku dalam syurga, wa yuba'iduni minan nar, amalan yang boleh menjauhkan aku daripada neraka. Dia di akhir hadis ni ada Nabi sebut supaya jaga lidah tu. Tapi sebelum tu kita kena tengok dia punya turutan dia. Maka apa jawapan balas Nabi? Nabi kata, laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah Ta'ala 'alaihi. Sesungguhnya kamu telah bertanya suatu perkara yang hebat. Hebatlah sebab nak minta amalan yang menjadi sebab masuk ke syurga, amalan yang boleh menjauhkan daripada neraka. Mungkin orang lain tak fikir pun nak tanya begitu. Kamu tanya sesuatu yang hebat. Tetapi ianya menjadi mudah, la yasirun, benar-benar mudah bagi sesiapa yang Allah Ta'ala permudahkan. Maknanya Nabi nak beritahu soal nak masuk syurga, nak jauh daripada neraka ni, walaupun kita melihat ianya sukar, susah nak masuk syurga ni, tapi tak, sebenarnya mudah. Mudah tu bagi sesiapa yang Allah Ta'ala permudahkan. Mana ia bersifat relatif. Nak masuk syurga dan nak selamat daripada azab neraka ni sesuatu yang bersifat relatif. Relatif maknanya ada kaitan dengan orang tu sendiri. Jadi kalau orang tu Allah Ta'ala permudahkan, maka mudah bagi dia. Mungkin kita tertanya-tanya, kenapa Allah Ta'ala tidak permudahkan untuk semua? Kerana Allah Ta'ala sedia mengetahui ada orang yang dia punya muyul dia, dia punya kecenderungan dia, ataupun keinginan dia, dia punya kemahuan dia lebih cenderung kepada tidak peduli tentang soal syurga neraka. Jadi Allah Ta'ala tak peduli. Jadi kalau seseorang tu dia mencari sebab-sebab untuk dia dapat masuk syurga dengan selamat,
dan dapat mengelak daripada masuk neraka, maka akan dipermudahkan untuk dia menemui jalan itu. Antaranya apa pernah Nabi sebut, ni sebelum kita habiskan hadis Muaz ni, ketika berada di tanah perkuburan. Antaranya Nabi sebut, Nabi kata, ma min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minal jannati awin nar. Tak ada seorang pun di antara kamu melainkan telah ditulis ataupun telah ditentukan tempat duduknya dalam syurga atau neraka. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, falima ya'malul amilun? Kenapa orang-orang yang beramal itu, kita semualah yang beramal ibadat ni perlu untuk beramal kalau sudah ditulis bahawa kita ni ahli syurga sebab kami adalah sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Jadi kenapa kita perlu beramal? Nabi kata, i'malu, memang kamu kena beramal. Beramal tu tetap diteruskan juga. Kerana fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kerana setiap orang itu akan dipermudahkan. Nabi jawab, dipermudahkan untuk apa yang Allah Ta'ala ciptakan baginya. Riwayat lain ada sebut fakullun muyassar, setakat tu je. Ada riwayat lain pula menambah fakullun muyassar lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dipermudahkan untuknya bagi apa yang Allah Ta'ala ciptakan baginya. Kalau diciptakan untuknya syurga, jadi untuk dia menjaga lidahnya, percakapannya supaya tidak jatuh ke dalam dosa, tidak mengumpat, tidak mencaci cela, tidak melaknat dan sebagainya, maka mudah bagi dia untuk mengelak daripadanya. Kemudian Nabi pun baca ayat, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Maka adapun sesiapa yang memberikan hartanya untuk disedekahkan dan dia membenarkan adanya balasan yang baik di akhirat, dan dia bertakwa, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, bertakwa, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, membenarkan adanya balasan baik, iaitu berupa ganjaran syurga di sana, maka kami permudahkan untuknya bagi apa yang dipermudahkan baginya, iaitu syurga itulah. Tetapi wa amma man bakhila wastaghna, sesiapa yang bakhil. Ini ayat ni ada kaitan dengan soal bersedekah. Sesiapa yang bakhil, tak mahu bersedekah, bahkan merasakan dirinya sudah cukup dengan apa yang dia miliki, lalu wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan adanya balasan yang baik di akhirat, itu balasan syurga, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami permudahkan untuknya dia melalui jalan-jalan kesusahan. Jalan kesusahan, hidup di dunia susah, dalam kubur pun susah, di akhirat daripada mahsyar pun susah, hisab pun susah, akhirnya terjun ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung dengan Allah daripada semua itu. Baik, kembali kepada hadis Muaz bin Jabal, sebab kita nak kaitkan dengan soal kepentingan menjaga lidah. Berhubung dengan sifat apa tadi? Hammazin. Itu belum masuk masya'im binamim lagi. Itu suka mengumpat. Kemudian Nabi beritahulah, antaranya ialah amalan itu ialah kamu perlu mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji, itu rukun Islam itulah. Kemudian antara lain Nabi sebut selepas tu, mahukah aku tunjukkan kepada kamu ala abwabil khair, pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan maknanya amalan-amalan sunat, amalan tambahan. Amalan sunat antaranya ialah puasa sebagai perisai, sedekah sebagai amalan yang boleh memadamkan kesalahan, termasuklah salatul rajul fi jawfil lail, salatnya seorang lelaki di waktu larut malam. Itu amalan sunat ya. Puasa sunat, sedekah sunat ni sedekah biasalah, bukan yang zakat tu yang wajib. Kemudian solat malam. Solat malam. Kemudian antara lain yang Nabi sebut, mahukah aku beritahu kepada kamu bira'sil amri? Bira'sil amri, mahukah aku beritahu kepada kamu perkara yang boleh menjaga semua urusan? Wa umuduhu, dan juga wa umudihi, tiangnya, dan wazir matus sanamihi, yang menjadi kemuncak baginya, iaitu ra'sul amri, ketua ataupun penghulu bagi segala urusan itu al-Islam, agama Islam. Maknanya kita nak buat apa-apa dalam hidup kita kena merujuk kepada hukum Islam. Apa-apa urusan kita
dia punya induk dia utamanya adalah kembali kepada ajaran agama. Sama ada ianya dibolehkan atau tak dibolehkan. Sama ada dalam bab kita kata dalam soal kita nak berpakaian, soal macam kita kata urusan dunia, kita nak terlibat dengan aktiviti sukan, aktiviti kemasyarakatan, semua itu perlu dirujuk kepada hukum-hukum agama. Sebab Rasul Amri Nabi kata adalah al-Islam. Yang kedua, tiangnya adalah as-salatu, salat. Tiang untuk memastikan urusan kita itu lurus dan tegak, maknanya stabil, kena jaga salat. Dan yang menjadi kemuncak keagungannya adalah al-jihad. Jihad ni usaha, dakwah, perjuangan untuk agama. Dan akhir sekali Nabi beritahu, ala ukhbiruka, mahukah aku khabarkan kepada kamu bimilaki dzalika kullih, dengan perkara yang menjaga, menguasai semua tadi. Daripada solat, puasa, zakat, haji, solat malam, sedekah, semua tadi. Iaitu Nabi kata, kuffa alaika hadha fa akhadha bilisanih. Nabi tunjuk pada dia punya lidah dia. Nabi kata tahanlah lidahmu ini. Nabi isyaratkan kepada Muaz, kuffa alaika. Kuf maknanya amsik. Sebagaimana dalam hadis Uqbah tadi, Nabi beritahu Uqbah, amsik alaika lisanak. Dalam hadis Muaz, Nabi kata kuffa alaika lisanak. Kamu tahanlah ni benda ni, lidah kamu ni. Maksudnya percakapan kamu itu perlu dikawal. Kita sepatutnya lebih banyak bekerja, berfikir, kurangkan percakapan. Bercakap perkara yang perlu sahaja. Lalu Muaz bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Adakah kita akan dihukum ataupun diambil kira dengan apa yang kita perkatakan? Apa jawapan Nabi? Sakilat ka ummuk. Sakilat ka ummuk, mana faqidat ka ummuk. Ibumu telah kehilanganmu ya Muaz. Ini bahasa Arabnya begitu, dia bercakap bila nak menggambarkan sesuatu yang malang, sesuatu yang tidak baik. Habislah engkau ya Muaz, nanti engkau hilang entah ke mana, ibu kamu akan bersedih sebab kamu sebagai anaknya dah tak ada dah. Hilang tu boleh jadi hilang mati ke atau sebagainya lah. Tidaklah hal yakubbun nas fi nari ala wujuhihim ataupun ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah dihumban manusia dalam neraka di atas muka mereka. Humban maknanya dilemparkan, dicampakkan dengan jatuh ke muka dahulu. Memang sakitlah. Jatuh kalau muka dulu sakit memang sakitlah. Melainkan semua itu berlaku kerana hasil tuaian lidah mereka. Maksudnya hasil dosa yang keluar daripada percakapan mereka. Ini menjadi satu peringatan untuk kita semua supaya sama-sama kita menjaga lidah kita. Cuma sekarang ni percakapan lidah ni dia boleh ubah dalam bentuk tulisan. Sebab bahasa percakapan dia sama dengan bahasa penulisan. Apa yang kita tulis mungkin dalam Facebook, dalam mesej-mesej kita yang kita hantar pada grup kita, kalau perkara tu perkara yang kita kata tak berfaedah, menimbulkan umpatan, kejian, caci cela, tuhmahan, fitnah, itu semua adalah dosa. Semua adalah dosa yang kalau kita sedar, kita kena perbaiki kesilapan kita. Kalau seseorang itu tak sedar, habislah dia. Dia leka dengan kesilapan dia lakukan. Dan sebab kita kena tahu bahawa setiap tindakan kita dan setiap kata-kata kita ada malaikat yang mengawasinya, itu raqib dan atid. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita beralih kepada sifat buruk yang berikutnya, itu tentang masya'im binamim, saya nak baca sedikit apa penjelasan Al-Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin. 6 perkara yang diharuskan mengumpat. Kita tahu mengumpat ni dosa yang sangat besar. Tak akan terlepas dosa ni sehingga orang yang kita umpat itu maafkan kita. 6 perkara ditulis iaitu at-tazallum. At-tazallum dalam kes seseorang dianiaya, dizalimi. Iaitu harus bagi pihak yang dizalimi untuk dia mengadu kes dia kepada pihak yang atasan, pihak yang berwajib lah, kepada sultan, qadhi dan sebagainya. Dengan mengatakan, zalamani fulan bikadha, si fulan sianu telah menganiaya saya, telah menzalimi saya.
Jadi kalau pihak berkuasa tanya apa dia, kita kena cakap lah, kena beritahu lah. Tak boleh kita kata, saya tak boleh cerita. Kalau kita cerita, mengumpat pula. Itu mengumpat yang diharuskan. Sebab kalau kita tak cerita, kes itu tak akan selesai. Yang kedua adalah al-isti'anah ala taghyir al-munkar. Untuk mendapatkan pertolongan, bantuan bagi tujuan mengubah kemungkaran. Berlaku suatu bentuk kemungkaran. Mungkin di kampung kita, mungkin mana-mana tempat. Kemudian kita nak bertindak sendiri tak boleh. Kita adukan kepada pihak berwajib. Bila dia orang tanya, kita kata, saya tak boleh cerita. Kalau saya cerita, mengumpat pula. Itu kena cerita. Kita kena cerita bagi tujuan untuk mengubah kemungkaran yang berlaku. Cuma kaedah cegah mungkar ni dia ada dawabit ketetapan. Ketetapan ni perlu kita tahu. Itu kemungkaran yang berlaku secara terang-terangan. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Sesiapa yang melihat perkara mungkar, hendaklah diubah dengan tangannya. Kalau tak mampu dengan lisannya ataupun dengan kata-kata nasihatnya. Kalau tak mampu juga, dia ubah dengan hatinya. Itu dia tidak menyukai ataupun tidak meredai kemungkaran itu. Tapi kalau kemungkaran itu berlaku tertutup, tidak menjadi kewajipan tugas kita untuk kita pergi pecahkan pintu tingkap nak tengok orang dalam rumah tu buat dosa apa, tak. Itu bukan tugas kita, itu urusan dia dengan Allah. Jadi maksud mungkar di sini yang berlaku secara terang-terangan, yang kita tak mampu nak ubah sendiri, maka kita kena adukan kepada pihak yang lebih berautoriti, dan itu tak dikira mengumpat. Yang ketiga, al-istifta'u, minta fatwa. Minta fatwa ni minta jawapan bagi sesuatu masalah hukum yang berlaku. Contohnya, seseorang dianiaya dalam kes harta benda. Ataupun ada satu kisah yang masyhur dalam sejarah selepas pembukaan kota Mekah, apabila Abu Sufyan bin Harb dah masuk Islam. Abu Sufyan dulu dia menentang Nabi masa dia belum Islam. Berlaku peperangan Badar sebagainya. Kemudian setelah peristiwa pembukaan kota Mekah, Abu Sufyan masuk Islam, termasuklah isterinya Hindun binti Utbah. Hindun ni orang di antara orang yang menjadi sebab kepada kematian Sayyidina Hamzah dalam peperangan Uhud, sebab dia nak balas dendam sebab Hamzah telah membunuh saudaranya Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah dalam peperangan Badar. Baik. Tapi itu cerita lama lah. Kemudian masa pembukaan kota Mekah, Hindun masuk Islam. Jadi Hindun, dia pernah datang jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah," dia kata, "suami aku, Abu Sufyan ni, rajulun syahihun," seorang lelaki yang kedekut. Mengumpat dia tu. Dia mengumpat, dia kata suami dia ni seorang lelaki yang kedekut. Dia tidak memberikan kepada aku perbelanjaan yang mencukupi. Jadi soalnya, bolehkah aku mengambil sebahagian daripada hartanya tanpa izinnya? Ini dalam bab si isteri mengambil harta suami tanpa izinnya. Apa jawapan Nabi? Nabi kata, "Khuzi ma yakfiki wa waladaki." Wahai Hindun, kamu boleh ambil apa yang cukup sekadar untuk mencukupkan keperluanmu dan anak-anakmu. Boleh ambil lah walaupun dia tak tahu. Tapi jangan lebih-lebih. Jadi soal bila Hindun beritahu yang suami dia ni seorang yang syahih. Syahih ni maknanya seorang yang bakhil. Tak ada pula Nabi bantah. Nabi kata, awak dah mengumpat suami awak ni. Tak ada pula begitu. Mana perkara itu diharuskan. Kerana tujuannya al-istifta'u, nak minta fatwa ataupun nak minta jawapan bagi masalah hukum yang timbul. Kemudian yang keempat, Imam Nawawi sebut tahzir al-muslimin minasyarri wa nasihatuhum. Nak mengingatkan umat Islam dengan sesuatu kejahatan dan hendak menasihati mereka. Memberi tahzir. Tahzir ini memberi peringatan tegas tentang sesuatu kejahatan yang berlaku. Sama ada pada seseorang ataupun mana-mana pihak lah. Maka ianya diharuskan. Walaupun dilihat seperti mengumpat, tapi diharuskan kerana ada maslahah kepentingan yang lebih besar. Yang kelima, kita nak ringkaskan kelima, bahawa seseorang tu melakukan kefasikannya secara terang-terangan. Ayyakuna mujahiran, orang yang terang-terangan bifisqihi wa au bid'atihi, dengan perbuatan fasiknya atau perbuatan bid'ahnya,
kal mujahir, seperti orang yang terang-terangan bisyurbil khamar, minum arak. Minum arak. Itu perbuatan salah yang berlaku secara terang-terangan. Dan akhirnya yang keenam adalah at-ta'rif, untuk dikenali. Kita boleh guna nama seseorang dengan nama yang tidak elok kalaulah dikenali ia dengan nama itu. Fa idza kana al-insan ma'rufan bilaqab, kalau manusia tu, seseorang tu dikenali dengan gelaran yang sedemikian, maka boleh digunakan. Tujuannya supaya orang boleh kenal. Contohnya kalau datang seseorang ke kampung tu, dia kata saya datang sini nak cari rumah Pak Cik Mak. Orang kampung kata kat kampung ni ada 5 orang nama Pak Cik Mak. Pak Mak mana? Tahu orang kata Pak Mak Beruk. Pak Mak Beruk. Sebenarnya Pak Mak tu ada pelihara beruk untuk panjat pokok kelapa. Jadi lekatlah Pak Mak Beruk. Dan Pak Mak pun steady, tak marah. Panggillah Pak Mak Beruk. Dia kata bukan aku yang buruk, aku pelihara beruk. Itu maksud dia. Jadi gelaran itu tidak salah. Asalkan orang yang digelar tidak rasa terhina lah. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak pergi kepada sifat yang berikutnya, itu masya'im binamim. Seorang yang dia suka banyak berjalan. Masya' ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia sama dengan hammaz juga. Hammazin, masya'in. Iaitu dia datang dengan wazan fa'al. Fa'al menunjukkan kepada perbuatan yang sangat-sangat banyak dan sentiasa dilakukan. Orang Kelantan kata buat sokmo-sokmo. Sokmo-sokmo. Kalau masya' maknanya tak berhenti-henti. Kejap pergi hujung kapur tu, sekejap pergi rumah orang ni. Puanya kejap dia singgah kedai kopi. Tapi sekarang ni tak boleh buat begitulah. Musim PKP ni kita terikat dengan perintah kawalan pergerakan PKP. Jadi pergerakan kita tu perlu dikawal. Tak boleh kita nak masya'in, nak berjalan ke sana sini. Banyak berjalan. Orang Kelantan kata kuat we derak. Derak situ, derak sini. Derak tu berjalan merata-rata ke sana sini. Tapi tujuan dia adalah tujuan yang jahat, bukan tujuan yang baik. Namim. Namim maknanya namimah. Sehubungan dengan perkara ini, ada satu hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Daripada Ibnu Abbas. Katanya Nabi SAW marra biqabraini. Nabi telah melintasi atau melalui 2 perkuburan. Lalu Nabi beritahu innahuma la yu'adzabani. Kedua-dua orang dalam kubur ni sedang azab ataupun sedang diseksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan kedua-duanya sedang diseksa, bukanlah dosa tu besar sangat. Tapi sebenarnya besar juga. Cuma jika nak dibandingkan dengan dosa-dosa lain, ada lagi yang lebih besar. Maka Nabi pun sebut. Fakana ahaduhuma, salah seorangnya ialah orang yang fakana yamshi bin namimah. Dia ni masa hidup di dunia dahulu, dia suka ke sana sini menjadi batu api. Batu api ni satu kata-kata yang kita panggil simpulan bahasa. Bukan peribahasa, simpulan bahasa. Simpulan bahasa menunjukkan orang ni suka melaga-lagakan orang lain. Seseorang dia mungkin dia jumpa A, dia kata A, memberi ingat, mu baik dengan B. B ni aku kenal dulu ni, jahat dia ni. Sebenarnya B tak pernah jahat pun. Si fulan ni dia jahat sangat, dia dah memfitnah B dengan tujuan A tak berkawan rapat dengan B. Akhirnya A menaruh sangkaan buruk kepada B. Rupanya B ni mempunyai sejarah silam yang hitam. Jadi akhirnya dia pun renggang. B berkata, kenapa kamu dah lama tak jumpa aku, tak apa. Jadi akhirnya balah dua tu. Balah, pecah rahsia. Dia kata ada orang beritahu kamu ni gini. B kata, tak, aku tidak begitu. Baru dia tahu bahawa dia telah diperlaga-lagakan oleh seseorang yang berniat jahat untuk mewujudkan suasana yang tidak harmoni dalam masyarakat. Itu orang jadi bercakaran, bertelengkah sesama mereka. Itu namim, bahasa Arab sebut namimah. Batu api. Dan sifat ni ada pada Al-Walid bin Al-Mughirah. Sehubung dengan perkara ini, kebanyakan ulama hadis meriwayatkan, ada satu riwayat daripada Huzaifah bin Al-Yaman.
Katanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qattatun. Tidaklah masuk syurga orang yang suka menjadi batu api, yang suka mengadu domba. Mengadu domba, namam ataupun melaga-lagakan sesama manusia. Dan kembali kepada hadis Ibn Abbas tadi, Nabi lalu dekat kubur, Nabi kata ni dua orang ni aku dapat wahyu daripada Jibril. Salah seorang ni disiksa kerana menjadi batu api. Salah seorang lagi fakana la yastatiru minal baul. Dia tidak menutup kencingnya. Ini masalah orang yang dia tak ada rasa malu, dia kencing di tempat terbuka. Ataupun riwayat lain sebut kana la yastanzihu. Dia tidak benar-benar menjaga kencingnya. Maksudnya dia tidak kencing dengan sempurna lah. Menyebabkan mungkin selepas dia kencing tu masih menitis najis air kencing dan terkena pakaiannya dan digunakan pakaian tadi untuk melakukan ibadat, contohnya solat. Jadi mana dia solat dalam keadaan ada kesan najis. Jadi ada dua riwayat di situ, la yastatiru minal bau atau la yastanzihu, dia tidak menutup ketika kencingnya ataupun tidak menjaga persoalan kencing. Itu yang kedua lah. Hak pertama tentang namimah tadi, jadi batu api. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak pergi kepada sifat berikutnya, takut tak sempat. Manna'il lil khair. Dia seorang yang suka menghalang kebaikan, maknanya bakhilun. Ni sifat bakhil ni sifat yang sangat tercela. Dan sangat kontra, bercanggah dengan sifat Allah yang karim, yang jud, sifat yang mulia dan pemurah. Nabi SAW juga seorang yang pemurah. Seperti yang dikhabarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, oleh Ibn Abbas. Nabi ni seorang yang pemurah. Nabi ni suka memberi. Begitu juga kata Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ni seorang sahabat yang suka meminta-minta. Sehingga satu hari Nabi bagi nasihat kepada dia. Sehingga dia kata, aku dah serik dah. Nasihat Nabi ni benar-benar menyebabkan aku rasa terkesan. Dan sampai bila-bila aku tak akan meminta-minta lagi. Tapi Nabi suka memberi. Kalau orang minta, dia bagi. Tapi bukan bagi sajalah. Dia bukan sahaja bagi sedekah, tapi bagi juga kata-kata nasihat. Adapun Al-Walid bin Al-Mughirah ni manna'in, sangat suka menyekat akan kebaikan. Sifat buruk ini juga disebut dalam surah Qaf. Kalau tuan-tuan rujuk dalam surah Qaf, antara sifat orang yang masuk ke neraka adalah manna'in lil khairi mu'tadin murib. Surah Qaf ni surah yang akhir, surah yang juzuk 26. Hampir ada beberapa ayat yang ceritanya hampir sama. Allah Ta'ala perintahkan kepada kedua-dua malaikat yang menjadi syahid dan sa'iq yang menjadi saksi dan pemandu yang membawa setiap manusia di akhirat nanti. Allah Ta'ala beritahu malaikat itu, al-qiyah, mencampakkan manusia ni fi jahannam, dalam neraka jahannam, kulla kaffarin anis, setiap yang kafir lagi degil. Kafar yang sangat kufur, anid, degil, keras kepala. Manna'il lil khair, sangat suka menghalang kebaikan. Dia nampak aja orang nak buat kebaikan, dia cari sebab untuk halang. Dia cari sebab untuk sekat. Orang nak bagi sedekah, dia kata jangan bagilah. Ataupun dia kata kamu jangan terima pemberian dia. Dia nak sekat juga. Mu'tadin, seorang yang melampau. Murib, dan seorang yang bersifat ragu-ragu. Itu dalam surah Qaf. Dalam surah Al-Qalam pula, manna'il lil khairi mu'tadin asim, seorang yang banyak berdosa. Jadi menghalang kebaikan ialah bakhil. Yamna'ul khaira 'anin nas, dia menghalang apa-apa kebaikan daripada manusia, iaitu tidak mahu menyebabkan manusia itu beriman. Kita tahu Al-Walid bin Al-Mughirah, dia banyak harta, dia ramai anak. Dia pernah mengugut anak-anak dia. Dia kata, kamu jangan ikut dakwah Muhammad tu. Kalau kamu ikut harta aku tak bagi pada kamu. Menak harta aku, jangan ikut dia. Kalau mau ikut Muhammad tu, kamu tak akan dapat harta-harta yang aku miliki ni. Jadi dia ugut begitu. Menghalang manusia daripada beriman, atau menghalang daripada infak, ataupun beri sedekah pada jalan kebaikan. Kemudian kita terus kepada sifat berikutnya, mu'tadin. Mu'tadin makna seorang yang mutajawiz, mutajawizul haq wa hududallah, seorang yang melampaui akan
kebenaran. Seorang yang zalim maknanya melampaui batas keterlaluan. Seorang yang melampaui akan batasan hukum Allah, sama ada min amrin wa nahyin, perintah atau larangan. Mu'tadim, melampau. Macam mana kita nak kata melampau? Dia dalam hidup kita ni, apa-apa yang paling baik adalah sederhana. Nabi dah bagi tip kepada kita, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan hidup kita ni yang pertengahan. Apa-apa pun yang pertengahan. Dia tak boleh nak berlebih-lebihan, tak boleh. Sama ada berlebih tu kerana terlalu teruja sangat, ataupun kalau yang kedua kerana tak peduli langsung. Bahasa Arab disebut tafrit dan ifrat. Tafrit maknanya orang Kelantan kata doah lalu. Doah lalu ni keterlaluan, lebih-lebih sangat. Ifrat ialah tak peduli langsung, tak cara langsung, tak ambil tahu langsung. Pun tak boleh juga. Kita disuruh solat 5 waktu. Okeylah kita solat lah. Tapi sunat pun kena buat jugalah. Tapi bila kita buat sunat, dia perlu kepada kesederhanaan. Kita tidak boleh memaksa lebih daripada keperluan. Sebab hidup kita ni banyak perkara yang kita nak buat. Bukan ibadat saja. Bahkan ada ibadat-ibadat umum dalam urusan kehidupan. Jadi kena seimbang. Soalnya kena seimbang dan kena wasat, iaitu pertengahan. Sebagaimana saya teringat kisah bila Nabi SAW mempersaudarakan antara Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Cerita ni ada dalam Sahih Bukhari. Jadi apabila Salman dan beberapa sahabat lain berhijrah ke Madinah, bila sampai di Madinah, Nabi telah akha bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara puak muhajirin dan ansar. Jadi Abu Darda dipersaudarakan dengan Salman. Jadi Salman pun pada satu hari pergi ke rumah Abu Darda untuk bermalam, dan Salman melihat kehidupan Abu Darda ni seorang yang sangat-sangat nampak miskin. Lalu kata isteri Abu Darda, iaitu Ummu Darda. Ummu Darda dia kata saudara kamu ini, wahai Salman, saudara kamu ini seorang yang sangat tak berhajat kepada dunia. Dia setara ni lah. Setakat ini saja ni dia mahu. Kemudian bila tiba waktu malam dan tidur sekejap, lalu Abu Darda bangun untuk salat. Salman kata, tidur. Sekarang bukan waktu salat, tidur lagi. Kamu baru tidur sekejap. Kemudian tidur sekejap, dia bangun pula. Salman kata tidur. Akhirnya setelah kali yang ketiga, keempat, lebih kurang begitulah, barulah Salman kata, bolehlah kamu bangun untuk solat. Maka Salman pun beritahu, aku pernah mendengar Nabi mengkhabarkan, Nabi kata, inna li rabbika alaika haqqan, wa li nafsika alaika haqqan, wa li ahlika alaika haqqan, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya bagi Tuhanmu ke atas dirimu ada hak yang kamu kena tunaikan. Hak Tuhan iaitu kamu kena beribadat kepadanya. Dan bagi diri kamu sendiri ada hak yang kamu kena jaga. Maksudnya dalam beribadat, kamu perlu beri masa yang begitu-begitu, dan kamu perlu juga berehat. Waktu untuk rehat ada juga. Dan bagi keluarga kamu pula ada hak ke atas kamu yang kamu kena tunaikan. Maka berilah kepada setiap yang mempunyai hak itu akan haknya. Jadi kalau hanya berikan hak Tuhan sahaja, beribadat sahaja, kita mengabaikan hak diri sendiri, ataupun mengabaikan hak keluarga, itu dah dikira tidak menepati sunnah yang Nabi ajar. Bila Salman cerita kepada Nabi SAW apa yang berlaku di rumah Abu Darda malam tadi, lalu Nabi puji, Nabi kata sadaqah Salman, benarlah, betul lah tindakan Salman. Jadi kita faham dari sini, agama ni dia kena sederhana mengikut acuan ataupun bentuk yang diajar oleh Nabi SAW. Kita tak boleh nak buat ikut suka hati kita. Ikut suka hati kita sehingga kita mengabaikan banyak kewajipan lain yang dituntut oleh agama. Jadi kita bimbang, takut kita ni muqtadi melampau dalam perkara itu. Itu dari sudut beragama lah. Ini biasa kalau tuan-tuan baca dalam buku-buku yang ditulis antaranya oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis. Ini satu kitab yang masyhur. Imam Ibnul Jauzi kurung ke-6, dia menulis kitab Talbis Iblis, belitan iblis. Ramai orang-orang yang dikenali sebagai ahlul ibadah. Ahli ibadat yang rajin beribadat, akhirnya mereka tergelincir daripada sunnah Nabi kerana mereka telah masuk perangkap iblis. Bukan mereka buat maksiat, buat ibadat. Tetapi
tidak berpandukan kepada prinsip ilmu yang tepat dan benar. Jadi tak boleh, dia kena ikut laluan yang betul. Jadi risikonya kebanyakannya boleh menyebabkan berlakunya bid'ah. Bid'ah ni satu persoalan yang besar. Bid'ah lawan kepada sunnah. Sebab dalam kehidupan beragama, kita mesti mengikut spesifikasi yang betul. Apa spesifikasi? Kalau kita nak tukar apa-apa spare part kereta kita, spare part ni barangan ganti kereta, kita nak pastikan kita punya alat ganti untuk kereta kita tu yang baik, kalau boleh yang original, kalau boleh yang berkualiti. Tapi kalau kita menggunakan bahan gantian, alat ganti kereta tu yang tak berkualiti atau bukan spesifikasi dia. Bukan spesifikasi. Kereta kita kereta Proton, tapi nak guna yang daripada kereta Honda, tak boleh lah. Sama juga ibadat. Kita nak beribadat, tapi kita nak buat cara kita sendiri, tidak mengikut acuan yang diajar oleh Nabi SAW, dan dibimbingi kita termasuk golongan yang mu'tadil, yang melampau. Itu dalam soal beragama. Tapi konteks ayat ini sebenarnya dalam urusan dunia, melampau dalam urusan dunia, khususnya hubungan dia dengan orang lain. Tapi termasuk semualah. Kemudian asim, dia seorang yang banyak berdosa. Kasirul asam wal zunub. Banyak berdosa. Dosa ni apa-apa yang kalau dari segi agamanya yang bercanggah dengan hukum syarak. Bercanggah hukum syarak. Yang Allah Ta'ala fardukan, dia tak buat. Apa yang Allah Ta'ala larang, dia buat. Itu dosa lah. Orang yang sudah larut dalam dosa, sehingga dosa tu dia jadi perkara biasa. Itu pun saya dah bincangkan 2 malam lepas, kita punya dalam taujihat kita tentang normalisasi dosa ni satu bahana. Orang yang hidup dalam keadaan dosa tu dah jadi satu perkara yang normal. Maka ia suatu bencana dan musibah yang besar. Dalam surah Al-Dukhan, kalimah asim ditujukan secara khusus kepada Abu Jahal. Kepada Abu Jahal. Bila Allah Ta'ala menyebut tentang makanan ahli neraka, iaitu zakum. Inna syajarataz zakum ta'amul asim. Rujuk dalam surah Ad-Dukhan. Inna syajarataz zakum, sesungguhnya buah zakum itu, pokok zakum itu adalah ta'am, makanan bagi orang yang banyak berdosa, banyak buat salah. Dosa ni merujuk kepada secara khusus ulama tafsir kata kepada Abu Jahal kerana kuat menentang dakwah Nabi. Kemudian sifat berikutnya kita nak habiskan insya-Allah sikit lagi. Masa pun 2-3 minit lagi. Utullin, seorang yang sangat keras, kaku, kasar sikapnya. Orang Kelantan kata apa? Jenis orang hak tak boleh kecek kira. Tak boleh kecek kira ni tak boleh dibuat berbincang. Tak boleh seleh sikit. Benda tu kecil je apa nak diperbesarkan. Tak boleh seleh sikit. Silap sikit benda yang kita kata boleh selesaikan dengan cara yang baik, tak, dia nak besarkan isu tu hingga benda yang boleh selesai tiba-tiba tak boleh selesai. Sebab dia seorang yang utulin, seorang yang jafin fadhin, seorang yang sikapnya keras ataupun bengis. Mungkinlah kita kata kadang-kadang kita bawa kereta, mungkin secara tak sengaja kita terlanggar sedikit bahagian belakang kereta dia. Oh, dia punya mengamuk, padahal tak ada apa-apa yang rosak pun, tak adalah. Kemik kereta dia, terkepik ke lekuk ke apa, tak adalah. Tak ada kena pergi kedai workshop, kedai bengkel untuk baiki. Tapi dia punya mengamuk, na'udzubillah. Maka sifat utul ini salah satu sifat ahli neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan semua ashabus sunan, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasai, ada menyebut dalam kecuali Abi Daud tak sebut dalam hadis ni, daripada Harithah bin Wahab. Hadis yang berbunyi, ala unabbiukum bi ahlil jannah, mahukah aku ceritakan kepada kamu siapakah ahli syurga. Ahli syurga ni kullu dha'ifin mutadha'if, orang yang berkeadaan lemah lagi sangat dhaif, lagi sangat lemah. Seorang yang sangat lemah. Lemah yang maknanya dia seorang yang tidak kuat. Lemah sama ada lemah pada tubuh badannya atau lemah dari segi hartanya. Tak ada orang yang miskin. Dan dia dipandang lemah oleh orang lain. Yastad'ifuhun nas wa yahtaqirunahu. Manusia memandangnya lemah dan menghinanya. Dan dia ni seorang yang tawaduk, yang merendah diri. Tetapi lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Kalau dah dia bersumpah untuk buat kebaikan dengan nama Allah, nescaya dia akan laksanakan.
Maksudnya dia benar-benar bersungguh-sungguh melakukan kebaikan. Walaupun dia dilihat orang yang lemah dan hina di sisi pandangan manusia. Kemudian ala unabbiukum bi ahlin nar. Mahukah aku ceritakan kepada kamu dengan sifat ahli neraka? Ahli neraka Nabi kata kullu utullin jawazin mustakbir. Setiap orang yang bersikap utul. Utullin ni. Dalam ayat yang kita baca ni, utullin itu orang yang bersikap keras, kasar, sangat bengis. Seorang yang kita kata mungkin bukan saja suratul ghadab, cepat marah. Seorang yang panas baran. Seorang yang tak boleh dibawa berbincang. Na'udzubillah, kita minta jauhlah daripada orang sebegini. Bila susah nak dibawa berbincang, jadi menyebabkan hidup kita jadi susah nak. Sebab kita bila kita diuji dengan satu masalah, kita boleh temui jalan penyelesaian itu dengan secepat mungkin lah. Sebab kita tidak mahu hidup kita terus dibelenggu dengan banyak masalah. Kita nak satu masalah tu boleh selesai satu demi satu. Tapi bila kita berdepan dengan orang yang perangai macam ni, payahlah. Nak selesai payah. Sebab sikap dia tu yang utulin, keras. Lagi bersifat jawazin. Jawazin ni suka menghalang kebaikan. Seorang yang mengumpulkan harta. Jawazin mana yajma'ul mal wa yamna'hu. Dia suka kumpulkan harta tapi dia tak mahu kongsi kekayaan dia dengan orang lain. Itu jawaz. Yang ketiga sifat mustakbir, seorang yang sombong lagi membesarkan diri. Jadi salah satu sifat ahli neraka adalah utullin. Dan akhir sekali zanim. Yang disebut dalam ayat ini zanim. Zanim seorang yang sangat jahat. Kenapa jahat? Dia ada maksud khusus ni. Jahat ni da'iyun annahu min qaumihi wa laysa minhu. Dia pandai-pandai mengaku dia di kalangan kaum itu, kaum yang mulia, tetapi dia bukan di kalangan mereka. Al-Walid bin Al-Mughirah ni dia mendakwa dia ni termasuk bangsa Quraisy. Kalau di Mekah, bangsa Quraisy ni bangsa yang sangat dihormati. Kita kata golongan bangsawan. Golongan bangsawan ni orang yang ada kelas. Golongan yang ada kedudukan tinggi, dihormati. Tetapi sebenarnya dia adalah anak luar nikah. Hasil hubungan ibu dia, dikatakan ada riwayat ulama tafsir kata, ibu dia berzina dengan seorang pengembala kambing. Dan perkara ini diketahui oleh Al-Walid bin Al-Mughirah setelah umur dia melepasi 20 tahun. 19 atau 20 tahun. Mana setelah dia dah meningkat dewasa baru dia tahu status dia, kenapa dia tak ada ayah. Rupanya dia ni anak luar nikah. Itu berlaku di zaman jahiliah. Ini cerita zaman jahiliah. Jadi kita tak peliklah kenapa pada diri dia ni ada lebih daripada 10 sifat buruk tadi yang kita bincang dah beberapa hari dah daripada kemarin dan hari ini. Ini secara khususnya kepada individu itulah. Ataupun secara umumnya berlaku kepada sesiapa sahaja dalam kalangan orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Jadi Allah Ta'ala cerita balik dalam Quran di sini supaya kita mengambil pengajaran apabila kita mentadabbur, kita merenungi, memerhati ayat-ayat ini untuk kita muhasabah diri masing-masing supaya kita boleh jauhkan apa-apa keburukan dan kekurangan itu daripada kehidupan kita. Wallahu alam. Dan saya buka untuk persoalan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Ni nak tanyanya, tadi Ustaz kata dalam ngajar kita saat ni, kita kalau buat amal ibadat ni tak boleh melampau lah, keterlaluan banyak, terutama hak sunat lah. Ya. Jadi dua soalan. Pertama, ada ke garis panduan setakat-setakat ni jangan boleh sunat? Apa je, okey. Dan soalan yang kedua, katalah kita pagi ni kita adalah amal ada banyak orang kata buat gini lah, buat gini pagi, molek gini, Ustaz ada royak ni. Jadi kita nak buat lah, dia makan masa lah. Lepas tu orang Tina kita berkata, abang pergi beli nasi belarut mentah. Jadi kita mana kita nak, kita nak perhabis. Zikir kita satu lah Ustaz. Ya. Nak beli nasi belarut dulu, kau gua tu. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih pada Cikgu Nur yang menjadi orang pertama yang bagi soalan secara setiap pagi. Okay.
Baik, pertama tentang garis panduan untuk amalan sunat. Nah, garis panduan satu sahaja Nabi bagi. Nabi kata, i'malu ma tutikun, beramalah selagi kamu mampu. Fa inna Allah la yamallu hatta tamullu. Kerana Allah Ta'ala itu tidak jemu, sehinggalah kamu jemu. Kata Imam Nawawi, maksud jemu, Allah Ta'ala tidak akan henti-henti berikan pahala, sehinggalah kamu dahulu yang berhenti sebab kamu tak larat dah. Jadi buat apa yang setakat kita boleh buat. Dia tak ada garis panduan tu secara spesifik dan holistik, tak ada. Secara umum Nabi bagi tipnya, i'malu ma tutikun, beramalah selagi kamu mampu. Selagi kamu mampu. Contoh yang lebih jelas kita boleh lihat dalam kisah Abdullah bin Amr bin Al-As. Seorang sahabat Nabi yang hebat jugalah. Bila Nabi bagi tip kepada dia untuk buat puasa sunat dan juga baca Quran, dia kata, ya Rasulullah, aku mampu untuk puasa lebih banyak lagi. Nabi kata, kalau begitu kamu puasalah begini. Contohnya puasa 3 hari sebulan. Dia kata, kalau mampu lagi, okey, boleh puasa Isnin Khamis. Tapi akhir sekali dia kata, aku boleh. Inni utiku afdalu min zalik. Kata Abdullah bin Amr, aku mampu untuk buat lebih daripada tu lagi amalan sunat. Nabi kata, macam ni lah. Kalau kamu rasa kamu boleh buat hebat lagi, kamu tirulah puasa sunat Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa kana yasum yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud ni dia berpuasa sehari, dia berbuka sehari. Itu Nabi bagi tip yang begitu. Jadi kalau orang tu kata dia mampu untuk puasa terus menerus, mungkin dalam sebulan tu dia puasa 3 minggu terus menerus, kita kata tak perlulah, tak perlu buat begitu. Cara yang paling baik, ikut sunnah Nabi, sama ada dia ikut cara puasa sunat Nabi Daud ataupun puasa 3 hari sebulan. 3 hari bulan ni sikit lah, sebulan 30 hari, 3 hari ya sebulan. Ataupun puasa Isnin Khamis, ataupun paling kurang pun puasa seminggu sekali. Kalau seminggu sekali, maknanya sebulan 4 kali. Kalau 3 hari sebulan, okey dah tu. Tapi yang kita tak naknya, tak puasa langsung. Kecuali tiba Ramadan baru puasa. Itu semua orang puasa lah. Baca Quran pun sama juga. Nabi kata kepada Amru, kalau kamu mampu untuk khatam sebulan sekali, khatamlah. Kalau tak mampu, mungkin 3 minggu sekali. Mungkin 2 minggu. Mungkin seminggu sekali. Kebanyakan sahabat Nabi, mereka berjaya mengkhatamkan Quran seminggu sekali. Kita ni kalau boleh sebulan sekali pun mujur dah. Kalau boleh sebulan sekali pun mujur sangat. Kalau boleh sebulan sekali pun mujur sangat dah. Akhirnya Nabi kata macam inilah. Seseorang tu tidak akan faham Quran kalau dia baca kurang daripada 3 hari. Maksudnya, kalau dia boleh menghabiskan 30 juzuk dalam masa 3 hari, tak salah, boleh. Cuma kurangnya dari sudut dia tidak berapa faham sebab bacanya terlalu cepat. Tapi sebaiknya yang paling sederhana adalah seminggu mengikut para sahabat. Kalau kita mampu, mungkin kita boleh buat sebulan, sederhana dengan kemampuan kita lah, sebulan. Itu dia punya garis panduannya, mengikut kadar kemampuan masing-masing. Baik. Kalau isteri kita suruh apa-apa dan kita pun nak habiskan kita tu kena bincang dengan baik lah. Kalau benda tu urgent, kena cepat, dia kata tak boleh ni, kena pergi beli cepat sebab mungkin ada urusan lain nak buat lebih penting, maka kita utamakan itu lah. Tapi kalau tak disibukkan dengan urusan kata nak cari lauk, nak cari makanan, nak cari nasi lauk apa, maka kita ambil sedikit masa untuk habiskan zikir kita, wirid kita. Dan perkara ini sebenarnya menjadi kebiasaan para sahabat, termasuklah isteri-isteri Nabi. Ya. Ada kisahnya berlaku kepada Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anha. Ini salah seorang isteri Nabi. Lepas salat subuh, Nabi tengok isteri dia Juwairiyah masih berada di tempat salat, duduk atas tikar sejadah lagi. Kemudian Nabi keluar pergi mana? Rata-rata Nabi balik semula, dia lihat isteri dia Juwairiyah masih di situ. Jadi seolah-olah kita kata, tak ada ke dia nak sibuk-sibuk pergi ke dapur, nak siap-siap nak sediakan makan pagi apa tak? Tak kacau-kacau air ke apa. Juwairiyah masih berada di situ. Lalu Nabi beritahu, Nabi kata, ni kalau kita biasa baca wirid maksurat, kita jumpalah doa ni. Nabi kata, mahukah aku ajar kepada kamu suatu doa, suatu zikir yang lebih baik untuk kamu daripada selama kamu berada di sini. Itu apa dia? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ada 4 perkataan di situ. Subhanallah bihamdihi
adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Ataupun riwayat lain sebut subhanallah bihamdihi, subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah midada kalimatih. Jadi Nabi ajar secara khusus kepada isterinya Juwairiyah binti Al-Haris untuk baca doa ni, dan kalau kita biasa amalkan wirid-wirid maksurat, kita jumpa lah. Jadi cuma soal kita nak buat urusan lain atau nak habiskan wirid kita tu, itu bergantung kepada kebijaksanaan kita membahagikan masa lah. Wallahu a'lam. Berapa kali Ustaz nak baca tak? Berapa kali? Tadi 3 kali. 3 kali. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Okay, ni Ustaz macam saya. Okay. Saya ni Ya, Beli. tahu dalam bahasa Arab tu tak ada langsung. Ya. Jadi bila kita baca Quran tu, perlukah kita baca, katalah kita baca satu ayat ke satu ayat, kita kena tengok terjemahan dia. Kalau kita tengok terjemahan dia nak baca satu, tak habis saya rasa sebulan tu. Ya. Ataupun kita baca tu tanpa tengok terjemahan. Gitulah. Saya berpendapat bagi orang yang tak ada asas bahasa Arab ataupun langsung tak faham, kalau baca Quran tak faham langsung, kita tidak fikir soal jumlah ayat yang kita nak baca, berapa muka surat, berapa surah. Yang lebih baik adalah kita boleh faham banyak apa yang kita baca. Maknanya kalau kita baca satu muka surat tapi kita sempat untuk tengok terjemahan makna ayat dan kita boleh faham lah dengan setakat yang kita mampu faham, rasanya itu lebih baik daripada kita baca sampai 5-6 muka surat tapi tak faham. Orang Kelantan kata tak faham apa satu. Tak faham langsung. Dari segi kualitinya lebih baik kita baca sikit. Sebagaimana kata Sayyidina Omar, dia kata aku mengambil masa 7 tahun untuk memahami apakah kandungan ayat dalam surah Al-Baqarah. Kalau kita setakat nak baca saja surah Baqarah tu, hamba rasa tak sampai sehari habis. Surah Baqarah ni 2 juzuk setengah je. Juzuk pertama, kedua, ketiga, lepas tu juzuk ketiga pun tak habis. Habislah surah Baqarah. Ayat surah paling panjang 280 ayat. Tapi Sayyidina Umar untuk habiskan surah Baqarah dia mengambil masa 7 tahun. Sebab dia bukan baca untuk baca habis ayat saja, baca untuk faham apakah isi kandungan yang ada dalam surah Baqarah tu sendiri. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Fakimi. Wassalam. Saya nak tanya satu soalan. Dalam Quran tu ada sebut kepada siapa, antaralah hasil faham, kepada siapakah syaitan selalu turun. Itulah lebih kurang. Saya kata antaranya adalah kullu afakin asim. Kalau saya ada perkataan kullu afakin asim. Ustaz boleh tadabbur sikit Ustaz, kullu afakin asim tu. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Fakim. Ayat tu di akhir surah Asy-Syu'ara. Dalam surah Asy-Syu'ara. Kul hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin, tanazzalu ala kulli affakin athim, yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Itu boleh rujuk dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221. Ayat 221. Mahukah aku kabarkan kepada kamu kepada siapakah diturunkan syaitan? Syaitan itu diturunkan kepada setiap orang yang banyak berdusta. Affakin maknanya kadzabin. Lagi banyak melakukan dosa. Kemudian sifat lain yang terdapat pada orang yang syaitan tuju kepada dia, yang syaitan pergi ke tempat dia ialah yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Iaitu mereka mencuri dengar. Syaitan mencuri dengar akan percakapan daripada malaikat dan kebanyakannya adalah berdusta. Itu sifat syaitan. Jadi orang yang dijadikan sasaran oleh syaitan adalah affakin, orang yang banyak berdusta. Jadi perkataan asim, dosa tadi dia ada kaitan dengan sifat banyak berdusta. Mana orang yang memang kita tak boleh nak percaya. Kadzab. Kadzab, orang yang apabila bercakap dustanya, bohongnya, hak tak betulnya banyak daripada yang betul. Ini salah satu sifat orang munafik lah.
Wa idza haddatsa kadzaba. Dan orang beriman dia mesti bercakap benar. Mesti bercakap benar. Jadi ayat ni sebenarnya secara umum, dia tidak secara khusus, sebab ayat ni ada kaitan dengan mesej dakwah Nabi. Sebab surah Syu'ara ni surah Makkiyah. Sebab ayat sebelumnya ada beritahu wa anzir ashiratakal aqrabin tu. Allah Taala suruh Nabi beri nasihat peringatan kepada ahli keluarga yang terdekat. Bila tu ayat ni, lalu Nabi pun kumpulkan ahli keluarga dia dan panggil semua yang ada di Mekah. Lalu Nabi beritahu, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Manaf, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, semua kabilah-kabilah yang ada di Mekah yang ada pertalian keluarga dengan Nabi, dia panggil semua. Nabi kata, selamatkanlah dirimu daripada azab neraka Allah. Jadi rupanya ayat ni sebenarnya dia ada kaitan dengan peringkat awal dakwah Nabi di Mekah, yang kita boleh faham afakin yang berdusta merujuk kepada orang-orang kafir yang sangat kuat menentang dakwah Nabi. Sebab bila Nabi sebut yang benar, mereka cipta hak tak betul. Mereka kata, demo tu kata Nabi ni sahih, tukang sahih. Itu kadhib, dusta. Nabi tidak tukang sahih. Mereka tuduh Nabi ni syair, seorang penyair. Nabi bukan pandai bersyair. Mereka tuduh Nabi ni majnun, gila. Maka tuduhan itu adalah kadhib, dusta, sebab Nabi bukan seorang yang gila. Dan mereka mempunyai sifat asim, orang yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Dosa ni banyaklah. Kalau kita lihat zaman jahiliah, minum arak, berzina, pergaulan bebas, banyak yang berlaku di zaman jahiliah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya Razif Irfan dari Kelantan. Nak tanya berkaitan pasal sumpah semalam kan. Ada di ruangan komen dia tanya, salam Ustaz, bagaimana pula kita selalu ucapkan perkataan anak syurga kepada bayi atau kanak-kanak yang meninggal kerana sakit atau teraniaya. Contohnya meninggal kena dera atau bunuh diri. Jadi saya nak tanya. Razia ada dalam grup ke? Grup Telegram. Telegram dan juga WhatsApp ada. Saya ada dalam Telegram je. WhatsApp saya dah hantar jawapan tu situ mai. Oh iya ke? Dah hantar ada jawapan. Saya dah hantar jawapan tu, ada jawapan 4 muka surat daripada tulisan Dr. Umar Sulaiman Al-Ashkar berhubungan dengan kedudukan anak-anak orang Islam yang mati kecil. Jadi ada 2 pendapat situ ya. Ada pendapat mengatakan mereka ni adalah ahli syurga lah. Ahli syurga berdasarkan dalil yang umum. Cuma secara khusus bila berlaku kematian kepada seseorang, kita tak boleh nak ta'yin kata dia ahli syurga, sebab ada larangannya daripada Nabi bila Aisyah memuji seorang lelaki Ansar yang kematian anak kecilnya. Dia kata, untunglah dia masuk syurga. Macam kita kata anak syurga lah. Tapi Nabi kata, adakah kamu tahu keadaannya selepas ini? Sebab Allah Ta'ala telah ciptakan untuk syurga itu ahlinya. Maka sebahagian ulama mengambil sifat tawakuf. Tawakuf ni maknanya tidak terus menghukum ahli syurga atau sebagainya, serahkan urusan itu kepada Allah. Jadi nanti Razi boleh rujuk dalam itulah. Saya ada hantar dalam grup Telegram. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Cik Baki ya. Nak tanya Cik Baki. Dari ya, mana ni? Saya dari Kuala Lumpur, Selangor. Oh, Kuala Lumpur, silakan. Nak tanya, saya bukan nak tanya, nak tahu komen ya. Sekarang ni banyak kan sekarang ni musim COVID lah kita katakan. Banyak viral tentang zikir-zikir untuk menghalang COVID. Di antaranya ada ustaz tu kata kita kena selawat 1000 kali kepada Rasulullah untuk menghapuskan COVID. Jadi ada ke ini ada dalam matan hadis, dan juga ada juga yang mengatakan ini amalan Habib saya, guru saya dulu. Di antara amalan-amalan untuk menghapuskan COVID adalah zikir-zikir tertentulah. Jadi sedangkan Rasulullah dah adakan doa-doa daripada Rasulullah untuk menghapuskan bala-bala besar seperti Bismillahirrahmanirrahim la yadurru dan seterusnya dah. Ada juga doa kan, A'udzubillahi minal baras kan. Itu tak diwairalkan pula. Ada juga setengah masjid tu, dia tulis dalam Facebook dia, setiap maghrib, malam ni kita
ada zikir munajat COVID. Mm-mm. Zikir tu dinamakan zikir COVID kan bala. Bukan zikir munajat Allah tak. Zikir munajat COVID. Macam mana tu? Komen Ustaz tu. Ya. Sekian, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Encik Baki. Saya punya komen saya pertama kita kena faham kaedah. Kaedah dalam beramal para ulama, fuqaha di kalangan muhaddisin, ulama fiqh, ulama hadis mengatakan urusan beramal dalam agama ni dipanggil umur tauqifiyah. Kena faham istilah umur tauqifiyah, urusan yang bersifat tauqif. Tauqif maknanya terhenti setakat apa yang Nabi ajar kepada kita. Bukan kerja ulama untuk mereka cipta amalan bagi sesuatu tujuan. Kerja ulama adalah menyampaikan apa yang Nabi sampaikan. Jadi kembali kepada isu kita sekarang, kita masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Apa-apa dari segi pendekatan agama yang perlu kita buat, itu jawapan saja kasratul doa. Kita membanyakkan doa. Dan kita mencari sebab-sebab yang membolehkan doa kita tu mustajab. Allah Ta'ala terima. Membanyakkan doa. Antara contoh macam doa tadilah. Kita keluar rumah, kita baca Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Apa-apa sahaja yang mungkin menimbulkan mudarat kepada kita, insya-Allah dengan berkat doa ni, Allah Ta'ala akan jaga kita. Sebab kita tahu di luar sana banyak kemungkinan. Mungkin di sana ramai orang yang positif COVID yang kita tak tahu. Na'udzubillah, kita minta berlindung supaya kita tidak dijangkitinya. Tapi dengan berkat kita baca Bismillahilladzi la yadur, doa ni, insya-Allah kita terpelihara. Itu doa. Okay, doa. Ataupun secara khusus kita doa macam contoh tadi yang Cik Baki baca tadi, Allahumma inni a'udzubika minal baras, berlindung daripada penyakit sopak, wal junun, penyakit gila, penyakit juzam, kusta, wa mis sayyi'il asqam, dan penyakit-penyakit yang kronik, penyakit yang berat. Bila Nabi sebut sayyi'il asqam, dia meliputi semua. Meliputi semua secara umum, sama ada masalah kecil manis, sakit jantung, termasuk jangkitan penyakit virus corona, apa-apa sahaja. Adapun amalan-amalan yang disebut, ada setengah-setengah ahli-ahli agama sebut untuk ni amalan ni begini, baca zikirnya begini, selawatnya begini. Maka mereka perlu bertanggungjawab bila mereka sebut amalan tu, mereka kena ada reference, ada marajih. Mereka kena sebut amalan ni berdasarkan riwayat yang ada dalam kitab sekian yang ianya sampai sanyaknya kepada Nabi SAW. Jadi kalau mereka hanya sandarkan kepada pihak tertentu, kita mengatakan agama ni adalah hak eksklusif Allah yang dia amanahkan kepada Rasulnya Nabi SAW untuk sampaikan. Tugas kita hanyalah untuk beramal. Soal apa sahaja amalan kita nak buat, kita nak baca ayat Quran apa-apa, kita nak zikir apa-apa, kita nak selawat apa-apa, itu amalan tu kita boleh lakukan secara umum, boleh. Tapi apabila kita nak letakkan atas nama brand jenama, amalan ni untuk elak COVID, ayat ni untuk elak penyakit sekian, baca wirid ni, zikir ni untuk elak penyakit, kena penyakit batu karang contohnya. Maka ini perlu kepada sandaran dalil yang jelas. Kaedahnya begitu. Sebab saya dah sebut awal-awal tadi. Urusan ibadat beramal ni adalah umur tauqifiyah. Itu kaedah. Perkara yang bersifat tauqif. Jadi kita nak beramal tak ada masalah, boleh. Tapi yang penting untuk penyakit tadi, doa. Yang penting adalah doa kita. Kita memohon kepada Allah supaya penyakit ini diangkat ataupun dihilangkan. Pernah berlaku zaman sahabat, khususnya zaman Khalifah Umar. Ketika bumi Syam dilanda oleh suatu wabak yang besar, penyakit ta'un yang dikenali dengan ta'un amwas. Ramai sahabat yang mati, bukan 2-3 orang, ramai. Mungkin hingga rasanya beribu-ribu ramai yang mati, yang meninggal. Tapi dalam riwayat sejarah tak ada pun disebut. Sahabat Nabi yang masih hidup kata, jom kita kumpul di masjid hari ini, kita baca surah-surah sekian, kita baca zikir-zikir sekian supaya penyakit ta'un ini diangkat. Tak ada. Sebab para sahabat lebih faham apa yang Nabi ajar. Itu Nabi suruh membanyakkan doa. Ataupun amalan-amalan tadi kita boleh lakukan secara umum. Tanpa kita menjustifikasikan amalan tu bagi Tuhan ni secara khusus. Ini kita kena faham. Kaedahnya begitu. Jadi kita boleh beramal, tapi amal tu tidak terikat. Ni kan macam, maaflah saya sebut, kalau biasa, kalau bulan Sya'ban, kita pun dah lewat dah. Ini sebagai soalan terakhir, macam bulan Sya'ban, kita biasa kalau malam nisfu Sya'ban,
kita ada amanah baca Yasin 3 kali. Sebenarnya tak ada amanah khusus, kita boleh beramal apa-apa sahaja, tak ada dikhususkan baca Yasin. Kemudian bila baca Yasin 3 kali, ada pula niat nak untuk panjang umur, untuk murah rezeki, untuk tolak bala. Bila kita lihat secara khusus, tak ada sandaran daripada Nabi dan para sahabat yang melakukannya, maknanya pada malam berkenaan kita boleh beramal dengan apa sahaja amalan tanpa dikhususkan dan boleh berdoa dengan apa sahaja doa. Itu yang sebetulnya, itu yang setepatnya. Jadi kita berhenti setakat tu, masa kita pun dah lebih. Saya pun ada komitmen lain, ada kelas ni. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukuran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Ustaz.